Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahimnya kita dapat bersama-sama lagi dalam slot Fatrah Nurani anjuran Jabatan Agama Islam Pahang, yang mana kita bersiaran langsung di Facebook Jabatan Agama Islam Pahang. Jadi mari sama-sama kita like dan share Facebook ni, dan mudah-mudahan kita semua dapat manfaat, insya-Allah. Kita cuba sedaya upaya gunakan medium ataupun platform yang digunakan oleh masyarakat secara umumnya. Jadi kita gunakan platform ini untuk menyampaikan kebaikan, untuk menyampaikan manfaat supaya semua manusia dapat manfaat. Dan bukan itu sahaja, bahkan mereka yang jauh daripada Islam, orang-orang Islam sendiri yang tidak beramal dengan amalan Islam, supaya mereka dekat dengan amalan Islam. Orang yang kufur dengan Allah Subhanahu wa taala, masih belum terima hidayat, masih belum terima Islam, dengan perkongsian-perkongsian manfaat sebegini, maka mereka akan dekat dengan Islam. Dan mudah-mudahan dengan itu mereka akan memeluk Islam, dan mereka termasuk dalam golongan orang yang akan memasuki syurganya, insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah slot Fatrah Nurani pada kali ini kita akan sama-sama berkongsi sepotong hadis Nabi SAW yang disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, yang berbunyi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا من ذهب لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah anak Adam mempunyai 2 lembah daripada harta, maka pasti dia akan mencari lembah yang ketiga, dan tidak akan memenuhi perut anak Adam melainkan tanah, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana beliau berkata, aku dengar Nabi SAW bersabda. Yang pertama, kita tengok perbahasan berkenaan dengan lafaz hadis ini. Apa yang kita boleh ambil daripada lafaz hadis ini, lafaz hadis yang kita akan bincangkan ini. Yang pertama sekali berkenaan dengan qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ibnu Abbas kata, Ibnu Abbas, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi kebanyakan riwayat daripada Ibnu Abbas, kebanyakannya riwayatnya dengan an-anah, iaitu an Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakannya begitulah. Pun begitu, hanya ada sedikit sahaja hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tapi dengan lafaz sami'tu, iaitu dengan lafaz sima'. Jadi ada beza antara lafaz sima' dengan lafaz an. Satu kita sebut daripada daripada sekian-sekian, daripada sekian-sekian, daripada Nabi SAW. Satu lagi kita sebut saya dengar. Jadi dari segi kekuatan ittisalus sanad, dari segi kekuatan ittisalus sanad, maka sudah tentu lafaz sima', iaitu sami'tu, saya dengar, lebih kuat ittisalus sanadnya berbeza dengan lafaz yang digunakan lafaz an. Contoh, kalau saya sebut satu perkataan, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda sekian-sekian, saya boleh je sebut daripada Rasulullah. Tapi saya tak boleh sebut saya dengar daripada Rasulullah, sebab saya sendiri tak dengar hadis tersebut daripada Rasulullah. Kerana kita tidak hidup sezaman, tidak hidup sezaman dengan seseorang itu. Jadi kita tak boleh guna lafaz sima'. Jadi hadis ini Ibnu Abbas gunakan lafaz sima', sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yang mana kebanyakannya tidak menggunakan lafaz sima', iaitu sami'tu, biasa guna lafaz an. Pun begitu, apabila an lafaz kita sebut sebagai an-anah, an-anah kalaulah berlaku di antara sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, maka kita akan kata
An-anah tersebut kuat, maksudnya kita mempercayai an-anah daripada sahabat radhiyallahu anhum kerana mereka udul. Pun begitu apabila an-anah ini daripada orang yang selain daripada sahabat, iaitu yang berikutnya tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, maka perlu kita perhatikan, perlu kita kaji adakah benar rawi tersebut mengambil hadis daripada syekhnya, daripada orang yang sebelumnya. Okey, kemudian seterusnya, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kana li bani Adam wadiyani." Kalaulah anak Adam mempunyai dua lembah harta, pasti dia akan nak yang ketiga. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kalau anak Adam ini mempunyai, okey, ini dari segi keupayaan ataupun kaedah kita memahami bahasa Arab. Kalau kita nampak ayat yang sebegini bentuknya lah, laukana li bani Adam, maksud li bani Adam wadiyani, li sayyaratun, contoh ayat li sayyaratun, bagi saya, terjemah lafzinya bagi saya kereta. Jadi kita tak faham maksud dia apa yang nak cerita. Jadi lam tu disebut, kalau lam tu huruf jar tapi dia memberi makna lil milki, untuk menunjukkan pemilikan, milik saya kereta tersebut. Li sayyaratun, maksud milik saya kereta tersebut, ataupun saya ada kereta. Saya ada kereta. Li sayyaratun, terjemah dia ada. Saya ada kereta, macam tu. Jadi begitu juga dengan hadis ini. Kalau kita terjemah lafzi, kalaulah bagi anak Adam dua lembah, jadi kita tak faham. Jadi cara kita nak terjemah yang ayat yang dalam bentuk yang macam ni, maka kita terjemah dengan ayat lebih mudah. Kalaulah anak Adam itu ada dua lembah ataupun mempunyai, kalau anak Adam itu mempunyai dua lembah harta, la batagha thalithan, jawab dia lau adatus syarti, dipanggil adatus syarti, yang mana adatus syarti ada beberapa huruf, ada kategori dia, ada huruf, ada isim. Jadi lau ni termasuk dalam huruf, dia bukan isim. Kalau man, contohnya man, barang siapa, terjemah barang siapa, yang mana dia ada syarat dan dia jawabnya, maka dia dipanggil isim syarat. Jadi yang ni untuk lau kita panggil dia sebagai huruf syarat, huruf syarat. Jadi dia perlu kepada jawabnya. Apa jawabnya? La batagha thalithan, pasti anak Adam tersebut nak yang ketiga. Thalithan apa maksud dia? Thalithan antara i'rab yang kita boleh buat, sifat kepada mausuf yang mahdzuf, takdir dia wadiyan thalithan, pasti anak Adam tu nak lembah yang ketiga. Okey, wala yamla'u jawfa bani Adam, dan tidak akan memenuhi rongga anak Adam melainkan tanah. Tidak memenuhi rongga, jawf maksudnya rongga ataupun perut, perut anak Adam melainkan tanah. Okey, jadinya di sini kita boleh ambil, kita tengok dari segi lafaznya, jawfa tu kita i'rabkan dia sebagai maf'ulun bih kepada yamla'u. Illa turab, at-turab fa'il kepada yamla'u. Ini kita panggil istisna munqati', istisna munqati', ataupun bukan istisna munqati', istisna yang tidak sempurna, yang tidak tamam, bukan datang selepas ba'da tamamil kalam. Dia sebelum sempurna kalam, maka i'rab dia sebagai seperti biasalah, maksudnya umpama seolah-olah macam tidak ada illa. Okey, jadi oleh kerana dia macam tak ada illa, maka at-turab tu fa'il kepada yang belau. Sebab tu kita baca at-turabu. Okey, jadi maksud ayat ini daripada wala yamla'u jawfa bani Adam, dia bukan yang dimaksudkan di sini adalah hakiki, bukan hakikat yang dimaksudkan, tapi kinayah. Dia kinayah kepada matilah, kinayah kepada mati. Bukanlah maksudnya kalau masuk tanah dalam perut anak Adam, masa tu barulah dia tak nak lagi cari harta. Bukan itu maksudnya. Maksudnya bila anak Adam tu mati, maka pada waktu itu dia dah tak nak cari harta. Bila mati barulah keinginan daripada harta dah tak ada. Okey. Kemudian seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Dengan kata lain, kita boleh simpulkan di sini bahawasanya istidrak ataupun lafaz yang datang selepas illa turab, iaitu wa yatubullahu ala man taba, nak menunjukkan bahawasanya Allah menerima taubat, ataupun Allah ada sebahagian hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang mana walaupun secara semula jadinya ataupun secara fitrahnya manusia ini diciptakan sebagai suka kepada harta, pun begitu ada sebahagian hamba Allah yang dia telah didik nafsu dia sehingga nafsu dia tidak cinta dengan harta, maka mereka inilah tergolong dalam golongan wa yatubullahu ala man taba.
Okey, kemudian kita seterusnya bincang berkenaan dengan maksud hadis. Tadi kita bincang lafaz hadis. Poin yang kedua kita bincang berkenaan dengan maksud hadis. Hadis ini nak beritahu bahawasanya menjadi fitrah semula jadi, ataupun kita kata majbulah, manusia ni diciptakan secara semula jadi, secara fitrahnya memang suka kepada harta. Lahir-lahirnya manusia ni memang dia suka pada harta. Jadi macam mana manusia itu, jadi oleh kerana itu adalah sifat semula jadi manusia, maka sudah tentu ada sebahagian golongan yang telah didik, yang didik nafsu dia, hati dia untuk elakkan dia daripada untuk jauhkan diri dia daripada cinta kepada harta. Jadi yang dicela adalah memperbanyakkan ataupun keinginan yang kuat untuk mencari harta. Yang tu yang dicela. Tak mungkin satu orang tu langsung tak ada keinginan kepada harta. So, mesti kita sebagai manusia nakkan kepada harta. Pun begitu, kita berlebih-lebihan dalam mencari harta, itulah yang dicela sebenarnya. Maka oleh kerana itulah di hujung hadis tersebut Nabi SAW sebut hubbul Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa yatubullahu ala man taba. Istidrak menunjukkan bahawasanya sebahagian hamba Allah yang mana dididik hawa nafsunya, maka dia ni tidak ada kecintaan harta di dalam hatinya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan hadis ini? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan hadis ini? Yang mana hadis ini menunjukkan bahawasanya celaan kepada orang yang tamak dengan dunia, celaan kepada manusia yang tamak dengan dunia. Kerana banyak hadis lain yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut harta ini sangat boleh menyebabkan seseorang itu murka dengan Allah Subhanahu wa taala, boleh menyebabkan seseorang itu jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, walidzalika athara aktsarus salafus salih at-taqlila min ad-dunya wal qana'ata min ar-ridha wal qana'ata war ridha bil yasir minha. Oleh kerana itu, kebanyakan salafus salih menyarankan, memberi keutamaan supaya kita menyedikitkan dunia, tidak banyak mencari dunia, supaya kita tidak terpengaruh dengan dunia, supaya kecintaan dunia itu tidak masuk dalam hati kita. Maka kata Imam Syafi'i rahmatullah alaih dalam syairnya, ala inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana nadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Kata Imam Syafi'i, kami mempunyai hamba-hamba yang cerdik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba-hamba yang cerdik, yang pandai. Ala inna lillahi ibadan futana, mereka yang macam mana talaqud dunya, mereka talak dunia, talaqud dunya wa khaful fitnah, dan mereka takut fitnah dunia. Nadharu fiha falamma alimu, tak kala mereka melihat dunia ini, falamma nadharu fiha falamma alimu, maka tak kala mereka mengetahui bahasanya dunia ini laisat lihayyin watana, bukan tempat untuk seseorang itu hidup, bukan watan seseorang tu, bukan tanah air seseorang tu, bukan tempat tinggal untuk seorang tu untuk selama-lamanya, bukan. Maka oleh kerana ja'aluha lujjatan, mereka jadikan dunia ni sebagai lautan samudra. Mereka jadikan dunia ni sebagai lautan samudra. Ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka jadikan kapal, mereka jadikan kapal ini sebagai wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, mereka jadikan amalan yang soleh sebagai kapal untuk mereka berlayar menuju ke akhirat. Maka sebagaimana kapal perlu ataupun mesti melalui lautan untuk berlayar, mesti lalu atas air untuk berlayar, maka begitulah juga halnya dengan kita sebagai manusia, nak tak nak kita perlu lalu kehidupan dunia ni. Kita perlu tempuh kehidupan dunia ini, barulah kita boleh berhadapan dengan kehidupan yang kekal abadi, iaitu akhirat. Tapi jangan sampai dunia ni masuk dalam hati kita, jangan sampai dunia masuk dalam hati kita, supaya dunia tu tidak masuk dalam hati kita. Maka oleh kerana itu ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha subna, dan mereka menjadikan amalan soleh sebagai sampan. Jadi kita jadikan amalan soleh ini sebagai sampan, supaya amalan soleh ini dia boleh jaga boleh jaga kita daripada
cinta kepada dunia. Jadi kesimpulan daripada hadis ini kita boleh simpulkan yang pertama berkenaan dengan manusia memang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala satu orang yang sangat-sangat suka kepada harta. Pun begitu, satu orang yang berjaya mendidik nafsu dia, maka dia boleh elakkan diri dia daripada cinta kepada harta. Dan kemudian yang ketiga, kita boleh ambil daripada hadis ini celaan daripada kita tamak dengan harta, tamak dengan dunia. Dan yang terakhir sekali, Nabi SAW menyarankan kita supaya kita berpada, galakan supaya kita berpada dan tidak terlalu gelojoh ataupun tamak dengan dunia ini. Mudah-mudahan dapat manfaat insya-Allah dengan sepotong hadis yang ringkas ini. Jadi sama-samalah kita like dan share Facebook Jabatan Agama Islam Pahang, dan kita sama-sama sebarkan manfaat kepada seluruh umat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.